ada tu. Mana qasad sadaqatu min mal. Okey. Hadis sahih Muslim, tidak akan berkurangan harta dengan kerana zakat. Baik. Ya. Baik. Terbaik perkongsian Ustaz hari ni. Kalau ada yang tanya tadi nombor telefon SZS berapa? 1300884343. Hampir yuk. InsyaAllah tiap minggu boleh jaga ustazah kita yang hadir akan bagi pencerahan berkaitan dengan kewajipan ini. Terima kasih Ustaz banyak. Terima kasih Ustaz Mizo. Okey, sama. Luk dengan Pian. Jumpa lagi. Masa depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bersama kita juga untuk bicara barakah bersama Lembaga Zakat Selangor. Kita bawa balik ataupun kita akan kembali untuk minggu depan pula. Dan lepas ni Siti akan temankan anda untuk aspirasi 10.1 menggantikan Yati. Dan kami mohon undur diri dan mohon maaf sebarang kekurangan. Dan jumpa lagi esok dengan banyak lagi perusahaan baru, insya-Allah. Dan Pian mohon diri. Jumpa lagi esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Hubungi 1300884343 untuk info agihan dan kutipan. Layari zakatselangor.com.my untuk pembayaran zakat anda. Dengan zakat, andalah hero asnaf. Bayangkan jiwa yang tenang, anak-anak yang soleh, pasangan yang mendamaikan, gaji biar sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para dai Lembaga Zakat Selangor setiap hari Selasa jam 9.30 pagi hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Inforia Islami anda. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan KPM bersedia untuk mengaktifkan pelan kontingensi kesihatan susulan peningkatan kes COVID-19 dan penularan penyakit seperti influenza ILI di negara ini. Bagaimanapun, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pengaktifan pelan tersebut perlu mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terlebih dahulu. Baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa kes ILI membabitkan kes COVID-19 di seluruh negara menunjukkan peningkatan 8.5% kepada 11.5% berbanding 10.6% sebelumnya. Kerajaan negeri melancarkan Terengganu LawNet iaitu sistem repositori digital bagi dokumen perundangan secara bersepadu yang boleh diakses dengan lebih mudah oleh mana-mana pihak yang memerlukan. Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri, Datuk Tengku Hassan Tengku Omar berkata, Terengganu LawNet dibangunkan hasil kerjasama Terengganu Strategic and Integrity Institute dan sekumpulan pakar penyelidik dari Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Menurutnya lagi, pengumpulan semua dokumen perundangan dalam satu sistem bersepadu digital itu juga akan memudahkan bakal pelabur untuk memperolehi maklumat berkenaan undang-undang di negeri Terengganu. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 22 orang maut dan 33 lagi cedera dalam nahas jalan raya apabila sebuah bas dan trak bertumbung di wilayah Minya di selatan Mesir dalam kejadian pada Selasa. Gabenor Osama Al-Qadi memaklumkan bahawa sebuah bas penumpang dari wilayah selatan Sohag dalam perjalanan ke Kaira telah merempuh belakang trak yang berhenti di tepi jalan. Mangsa yang cedera telah dikejarkan ke hospital berhampiran. Kemalangan jalan raya banyak berlaku di Mesir kerana infrastruktur jalan raya tidak diselenggara dengan baik selain penguasaan lemah peraturan lalu lintas. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Mesir telah meningkatkan perkhidmatan rangkaian jalan rayanya, membina jalan dan jambatan baru serta membaiki jalan lama untuk mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangannya selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa.
Pada tanggal 24 Julai dalam tahun 2007, Seminar Pengukuhan Institusi Keluarga Islam telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Munawir bin Abdul Jalil, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah Islamiah, Penerangan dan Tugas-Tugas Khas Negeri Pahang. Seminar yang dilaksanakan selama 2 hari ini merupakan anjuran Majlis Pembandaran Kelang MPK dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan diadakan di Hotel Vistana Kuantan Pahang. Tujuan seminar diadakan adalah untuk membincangkan kepentingan mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagai wadah utama ke arah pembangunan negara. Seminar tersebut turut mengetengahkan nilai-nilai keluarga bahagia serta cabaran dan halangan dalam institusi kekeluargaan. Sebanyak 7 kertas kerja dibentangkan sepanjang seminar berlangsung. Forum muhibah yang bertajuk Keluargaku, Syurgaku di Era Globalisasi, Cabaran dan Hala Tuju turut diadakan pada seminar berkenaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Siti Rohani Surani. Awal masuk konti hari ini. Biasa saya temankan anda bermula 1 tengah hari hingga 4 petang kan? Itu waktu asalnya. Tapi hari ini 10 pagi hingga 2 petang. Esok pun sama 10 pagi hingga 2 petang. Temankan anda menggantikan Nur Haiti Paradi. Dan
terima kasih apapun terdahulu untuk gandingan duo sebentar tadi. Rian dan juga Luke dah temankan anda sebentar tadi untuk slot Warna Pagi dan slot Aspirasi mengambil alih saat ini. Dan dah sarapan ke belum? Hatta secangkir kopi ataupun teh mampu mencetuskan mood yang ceria, mood yang baik di pagi hari. Betul kan? Jadi yang belum lagi sarapan, ambillah paling tak pun secangkir teh ataupun hot chocolate yang anda suka kan. Jadi bila mood baik, kita tak kacau orang. Moga dipermudahkan urusan. Baik, segmen kita selepas ini live nanti dikonti bersama dengan Ustaz HD kita dan juga soalan daripada Kelvin nanti menerusi rancangan Kelvin bertanya. Apa soalan yang Kelvin tanyakan hari ini? Anda dengarkan seketika nanti. Dan selepas itu jam berikutnya 11.15 pagi kembali untuk segmen tajaan dan saya akan temankan anda sampai ke 2 petang nanti. Moga terus setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku kehadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku, ya Tawwab, ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu, ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus
Porsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Dan Alhamdulillah para pendengar setiap hari Rabu antara 10 hingga 11 pagi kita bersama kembali menerusi rancangan Kelvin Bertanya bersama dengan tetamu tetapnya iaitu Dr. Nur Muhammad Hadi bin Zahalan ataupun nama pentasnya Ustaz HD, si baju kuning mustard ni. Assalamualaikum Ustaz HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz HD. Ni kali kedua saya ingat saya bersama dengan doktor ni. Kalau menggantikan Yati ni dapatlah bersama dengan Ustaz HD kita ni. Baik doktor. Saban minggu kita akan bincangkan topik. Tapi nak kena tahu dulu ni topik apa. Tapi sebelum tu nak ajaklah sahabat pendengar kita boleh dengar dan tonton secara langsung di AB Live kami IKIM FM maupun di radio ikut frekuensi tempat masing-masing. Baik, sebelum kita simbang panjang dengan Dr. HD kita nak dengar dulu apakah soalan yang ditanyakan oleh Kelvin kita hari ni. Kan nama pun Kelvin Bertanya. Apa yang Kelvin tanya? Jom kita dengarkan paparan video ini. Okay, kali ni soalan dia berbeza sikit dari sebelum ni sebab ramai jadi daripada hati saya sendirilah. Okay, kita sebut pasal berperangan, perang. Sebab kalau tengok masih dalam negara moden sekarang ni pun ada isu sebegini juga. Jadi dia akan balik pada soalan Islam ada tak macam konteks berperangan? Mungkin ya, tapi kalau ya, kenapa dia banyak? Macam dia masih lagi berterusan. Sebab kita yang di muka bumi ni semua selalu kita harapkan kehidupan yang harmoni dan sempurna kan. Tapi kenapa masih ada lagi peperangan? Tu je soalan daripada Kelvin. Kelvin tanya hari ni tentang peperangan. Kalau kita tengok daripada zaman dulu kan, zaman Rasulullah dengan para sahabat memang banyak peperangan kan. Zaman moden ni ada lagi perang kan. Kata perang ni orang kata nak akhir zaman ni lagi banyak peperangan kan. Jadi itulah tajuk kita Dr. HD. Tajuk kita tentang peperangan ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada DJ Siti, masya-Allah, kali kedua. Seperti yang dimaklumkan, semoga DJ Siti sentiasa sihat. Amin. IKIM tidak dilupakan kepada sahabat kita Kelvin yang berada, tak silap dia berada di Tokyo sekarang. Kan? Kemudian tidak dilupakan juga yang sentiasa bersama dengan Radio IKIM sepanjang masa di mana-mana sahaja, iaitu sahabat-sahabat Radio IKIM kita. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut DJ Siti, bila kita sebut tentang peperangan ni, sebenarnya ramai yang bukan saja Kelvin tetapi hatta sehinggakan orang Islam sendiri dia sangkakan Islam ini adalah ditegakkan melalui peperangan. Adakah benar ataupun tidak orang kata yang diperkatakan itu? Jadi kita nak kupaskan dahulu sebelum kita nak pergi lebih lanjut. Kita nak bincangkan tentang ialah daripada segi logik akalnya dan sudah pasti kita akan lihat bukti-buktinya daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dan apa yang telah Nabi SAW berikan satu garis panduan kepada mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita sebut tentang peperangan ini, kita kena kembali kepada nama Islam itu sendiri. Bila kita sebut Islam ni sebenarnya ramai yang tahu sebut tentang Islam dan ramai yang tahu Islam ni adalah satu agama, tetapi perkataan Islam itu sendiri ramai yang orang Islam sendiri mungkin terlepas pandang. Jadi kita recall balik, kita ingat balik perkataan Islam itu adalah salam, iaitu keamanan. Salam ni kan macam kita bagi salam, Assalamualaikum, selamatlah ke atas kamu, nampak? Sebenarnya Islam ini DJ Siti dan kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang Islam ini, Islam agama keamanan dan dia
berlawanan, berbeza langsung dengan maksud keganasan. Tak ada bunyi langsung keganasan itu sendiri. Sebab itu bila kita sebut tentang Islam, dia adalah agama yang selamat, agama yang membawa kesejahteraan di dunia dan juga sampailah di akhirat. Maknanya kalau kita lihat bagaimana ajaran baginda Nabi SAW yang suruh menyampaikan afsyus salam, kata Nabi. Sampaikan salam. Maknanya kamu sebarkan salam. Bila kita sebut salam, salam ni selamat, 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 selamat. Kita nak salam, selamat. Dan sehingga kan bukan saja di dunia, sampailah akhirat pun, sampailah masuk syurga pun, perkataan yang akan diguna pakai adalah salam, 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 selamat, sejahtera, selamat, sejahtera. Sebab apa? Sebab kesejahteraan inilah yang sebenarnya Islam menitik beratkan. Kemudian kalau kita lihat agama Islam, bila kita sebut tadi dia adalah agama yang damai, agama yang selamat, kemudian dia adalah penyerahan diri kita kepada Allah, kita taat, kita patuh pada perintah Allah. Sebenarnya itulah Islam. Dan Islam ini bukan sahaja pada zaman Rasulullah. Kan kita dengar mungkin Islam ni DJ Siti kan, kita rasa mungkin pada zaman Rasulullah kot sahaja Islam. Tidak, sebenarnya Islam ini diturunkan daripada zaman Nabi Adam AS. Manusia pertama itu diturunkan kepada Nabi ini, iaitu agama Islam. Maknanya mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menduakan, tidak mentigakan, tidak orang kata menyembah selain daripada menyembah Allah, sehinggalah akhir Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu konsistennya agama Islam ini secara konsisten mentauhidkan diri kepada Allah ini adalah satu agama yang konsisten. Dia tidak pergi berubah-berubah, tidak. Cuma yang berubah itu adalah syariat, pelaksanaan dia. Mungkin pada zaman Nabi Ibrahim berbeza, mungkin pada zaman Nabi Adam berbeza. Sebab apa perbezaan? Disebabkan situasi. Zaman Nabi Musa syariat dia berbeza. Kan? Zaman kita Nabi Muhammad ni ada perbezaan. Puasa sebulan, selama sebulan, setahun sekali, berbanding dengan agama ataupun syariat nabi-nabi yang lain. Jadi itu perbezaan daripada segi pelaksanaan, tetapi tujuannya adalah sama, iaitu tujuan untuk menyebarkan orang kata kasih sayang, menyebarkan kesejahteraan. Jadi kalau orang kata Islam ni agama yang suka berperang, ganas dan sebagainya, saya suka bawa tengok contoh di Malaysia. Masya Allah, Malaysia ni kita Alhamdulillah, kalau DJ Siti tahu di dalam surah Quraisy, ayat yang terakhir dalam surah Quraisy ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam satu ayat, wa amanahum min khauf. Yang mana kaum Quraisy ini Allah berikan keamanan. Nikmat aman ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, betul. Sebab tu kan ada orang yang rumah dia besar kan, tetapi dia tidak rasa aman dalam rumah dia. Betul, gelisah, tak tenteram, tak tenang kan. Orang tengok isteri rasa tenang hati, tengok lagi serabut. Begitu pula sebaliknya. Isteri tengok suami dia rasa tak tenang. Rumah ada sistem alam, dipasangnya pelbagai sistem, tak rasa aman. Sedangkan keamanan ini merupakan nikmat paling besar. Dan kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa yang boleh hidup dalam keadaan aman. Biasalah yang perkara-perkara perselisihan pendapat, ada sikit cuit-mencuit di antara satu sama lain ini, dia mestilah diharmonikan, diredakan supaya kehidupan kita di Malaysia ini adalah kehidupan yang baik. Sebab tu agama yang dibawa di Malaysia ni, kalau kita lihat yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam. Dan Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan aman. Selama kita merdeka ni, kita Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan baik. Itulah sebenarnya Islam. Islam suruh sampaikan keamanan, Islam suruh bawa kesejahteraan. Tetapi ada timbul persoalan. Dia tanya Ustaz, macam Kelvin kan, saudara Kelvin, Masya Allah, terima kasih saudara Kelvin ni, dia suka bertanya untuk sahabat-sahabat di luar sana, bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk orang Islam. Kadang-kadang tertanya, waktu Ustaz juga ketika mana kita proses dalam belajar, dan hari ini juga proses kita dalam belajar tanpa henti,
kita tertanya kenapa kalau begitu kita kata Islam ni selamat, sejahtera, sebab apa zaman Rasulullah ada peperangan. Kan? Jadi macam dia ada, kalau istilah bahasa Arab kadang-kadang dalam ni juga diselitkan bahasa Arab untuk kita hafal. Dia sebut tanakut, ada perbezaan, percanggahan. Disebut tanakut, percanggahan. Kata selamat tapi ada peperangan. Banyak pula tu perangnya tu. Banyak pula tu peperangan. Macam tak betul je. Ini Ustaz bukan nak kata, Ustaz nak bagi kadang-kadang was-was ni dia datang. Kan perkataan ataupun kadang-kadang dia terdetik. Jadi tak salah terdetik itu sebab kita nak mencari kebenaran. Dan Islam tidak pernah menyorokkan satu pun, tidak ada satu pun orang kata dia sorok daripada apa-apa perkara, kerana Islam tu transparent. Kita boleh kenal, kita boleh baca, kita boleh buka, kita boleh buktikan dan sebagainya. Baik. DJ Siti dan sidang pendengar rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat peperangan yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sebelum kita nak bercakap tentang peperangan itu, kita tengok daripada segi logik akal. Kan kalau Kelvin ada, sudah pasti Ustaz akan tanya dia, kan, tetapi tak yakin dia dengar, kerana dia kata kalau dia pergi mana-mana pun dia akan dengar balik sebab dia nak tahu jawapan-jawapan daripada kita, yang mana seronok dengan perkongsian-perkongsian, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita tanya sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita tanya DJ Siti sendiri, sekiranya ada orang masuk dalam rumah kita, tiba-tiba masuk, kita dah tutup pintu, kita jaga, tiba-tiba dia masuk, dia lepak, dia buat kekacauan, adakah kita kata tak apalah, biarlah? Tak ada, terus ni halau keluar, panggil lah siapa. Kita siap bawa penyapu lagi. Hambat dia. Hambat dia kan. Macam ada satu cerita Piramli kan, teringat yang cerita tentang jawatan yang ada seorang tu, dia nak cari, dia kata kelayakan ada. Kemudian dia pun masuk, dia buat macam pejabat dia sendiri, macam rumah dia sendiri, sedangkan dia nak minta jawatan. Jadi sekali dia hambatnya keluar. Sebab tu kalau kita lihat daripada segi logik sendiri, akal kita sendiri, tidak ada orang yang apabila orang asing, maknanya orang yang kita tak kenali, orang yang kita rasa terancam selamat, kita biarkan, tak apalah, kita siap tanya dia lagi, nak makan apa? siap buka order lagi. Dia kita tak kenal, penjahat ke apa ke, bukan keluarga kita. Jadi sudah pasti kita rasa tak selamat. Sebab itu bila kita sebut tentang peperangan ini, bila kita sebut apa yang berlaku, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan seperti mana di dalam ayat Al-Quran Karim, di dalam surah Al-Hajj ayat 39 dan ayat 40. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40, yang mana Allah sebutkan diizinkan berperang bagi orang-orang Islam. Allah izinkan peperangan. Jadi kita ni mengikut perintah Allah. Itu nombor satu. Apa sahaja yang Allah perintahkan di dalam agama, maksudnya dalam agama Islam, kita wajib ikut. Sesuatu kewajipan yang Allah suruh, Allah kata kena buat. Wa aqimus solat, kena dirikan solat, wajib ikut. Wa atuz zakat, bagi zakat, kena ikut. Pelaksanaan haji, maknanya kita tak boleh tolak sebab dia adalah perintah daripada Allah. Tetapi bila Allah izinkan, mesti ada sebab. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh, kita kena yakin setiap perkara yang Allah suruh adalah kebaikan. Dan setiap perkara yang Allah larang, Allah tak bagi, Allah tak benarkan. Allah kata jangan berzina, Allah kata jangan mencuri, Allah kata jangan bunuh orang. Maknanya ada keburukan yang akan berlaku sekiranya kita buat. Dalam ayat ini Allah kata apa? Allah kata diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang mana? Yang diperangi oleh golongan penceroboh. Maknanya macam tadilah,
Kalau rumah kita duduk dalam rumah, orang datang, tiba-tiba orang datang nak rompak kita, nak curi, nak ambil harta kita, takkan kita kata welcome, silakan. Kan? Awak nak ambil lah, tak apa. Hampir mustahil jumpa orang macam tu. Kan cukup bagus. Maknanya perompak ni pun dengan senang hati, alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi tak yang berbaki? Kan macam cerita Piramli, masya-Allah. Cerita Piramli ni banyak kisah-kisah yang menarik. Penyambung tarbus tu, siap yang saudagar tu telefon, tolong rompak rumah saya. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, Allah berikan kebenaran kepada siapa? Kepada orang Islam untuk mempertahankan diri mereka. Kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai, diceroboh, dimasuk, ditindas. Sebenarnya Islam tidak jadi masalah. Kalau kita lihat, ada saja golongan Yahudi ketika mana Nabi berhijrah ke bumi Madinah, kan, ada golongan Yahudi yang menetap di sana. Nabi tak halau, Nabi tak keluarkan, dan Nabi tidak mencedera. Bahkan Nabi tidak membenarkan untuk mereka ini ataupun tempat-tempat peribadatan mereka ni diruntuhkan. Bukan itu saja, Islam, subhanallah, kalau kita lihat dalam Al-Quran betapa hebatnya Islam, Kelvin dan sidang pendengar, Islam tak bagi, jangan kata pergi bunuh, Islam tak bagi kita caci agama lain. Menggunakan perkataan, bukan pergi ambil senjata, pergi ambil pisau, nak pergi gunakan kekerasan. Hatta sehingga kan kita nak caci agama orang lain pun tak dibenarkan dalam agama Islam. Bahkan harta mereka yang zimmi ni, yang dikata di bawah penguasaan orang Islam, orang-orang yang bukan Islam yang duduk di bawah orang kata pemerintahan Islam, kita tak boleh ambil harta dia, kita tak boleh aniaya dia, kita tak boleh orang kata biarkan dia. Mereka ini juga diberikan perlindungan dalam Islam. Sebab tu kalau kita tengok di negara-negara yang pemerintahnya Islam, insya-Allah kalau sekiranya mereka mengikut perlembagan Al-Quran dan Sunnah, selamat. Tetapi kita dengar juga di negara-negara yang mana Islamnya minoriti, yang sedikit, berapa banyak mereka telah dibunuh, ditindas. Itu kita rasa kekesalan yang berlaku. Sebenarnya memang kita minta semua supaya kita ni dapat bersatu padu. Ya, agama kamu seperti dalam surah Al-Kafirun. Kan Allah kata agama kamu, agama kami. Jadi kita hiduplah dalam keadaan harmoni, seperti mana alhamdulillah Malaysia ni masih mengekalkan keharmonian, kesefahaman, toleransi. Ini satu perkara yang sangat baik, sangat bagus supaya kita kekalkan, dan itulah contoh kepada mereka yang di luar sana. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang mana Allah izinkan kerana dia ialah mereka telah dianiayai, berlaku pencerobohan. Jadi, dan mereka bukan saja dalam ayat yang ke-40, mereka juga diusir daripada kampung halaman mereka. Orang Islam diusir. Sedangkan mereka, sebab tu Allah izinkan untuk mengangkat senjata untuk mempertahan, bukan untuk orang kata nak menambahkan kekayaan, tidak. Islam ini bukanlah untuk niat mencari kekayaan, bukan mencari harta rampasan, bukan kerana untuk nak mencari habuan-habuan dunia, tetapi adalah disebabkan untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan tanah air, untuk mempertahankan maruah, untuk mempertahankan rumah mereka. Kerana mereka diusir. Bila diusir, Allah benarkan. Kenapa? Semata-mata mereka ni diusir. Allah rakamkan dalam surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Boleh rujuk. Kenapa? Kerana mereka menyebutkan, iaitu ayyaqulu rabbunallah. Mereka mengatakan bahawa Allah itu Tuhan kami. Sebab itu mereka, kalau zaman dahulu, mereka usir orang-orang yang memeluk agama Islam. Mereka tak suka, mereka benci, mereka khianati. Jadi sudah pasti di sana apabila Islam mengatakan bahawa tidak dibenarkan, kalau banyak ayat, nanti Ustaz akan bacakan banyak ayat yang menceritakan pengharaman kita membunuh orang lain. Jadi untuk pengetahuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, DJ Siti, apa yang kita beritahu bahawa sesungguhnya Islam ini menyebarkan tentang keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Dan di sana ada tujuan-tujuan peperangan dalam Islam. Antara tujuan-tujuan yang kita sebutkan tadi adalah mempertahankan maruah diri.
bila kita sebut di dalam ilmu maqasid syariah, tujuan pensyariatan. Maqasid ni tujuan pensyariatan. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu? Jadi antaranya yang pertama, dia ada 5 penjagaan yang perlu kita jaga. Nombor 1, kita menjaga hifzuddin, disebut menjaga agama. Agama ni kita kena jaga. Maknanya sekarang ini kalau kita lihat yang kena jaga agama, kalau bagi diri kita, kita kena jaga untuk diri kita. Bagi pemerintah, dia kena jaga agama Islam, kesucian agama Islam. Sebab tu kalau kita hari ini, apa sahaja yang berlaku sekiranya melibatkan orang lain, melibatkan ni, kita serahkan kepada pemerintah yang bertanggungjawab untuk ambil tindakan. Kerana kalau kita sendiri yang ambil tindakan, sudah pasti dia akan melakukan kerosakan. Orang ni ambil tindakan sesuka hati, akhirnya peraturan yang dibuat semuanya kita langgar. Sebab tu kita kena tahu mempertahankan agama, nombor 1. Yang kedua, menjaga nyawa. Islam minta supaya kita menjaga nyawa. Sebab tu kalau dalam Islam, agama yang suka perang, dia adalah penafian yang boleh kita nafikan. Sebab dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Kan Kelvin dan DJ Siti serta sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, cuba kita rujuk, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya yang membunuh seorang manusia, seorang je. Jangan kata nak perang satu negara, jangan kata perang orang kata satu kelompok. Satu orang saja yang kata Allah, siapa-siapa yang membunuh seseorang yang bukan dibenarkan, dia tidak dibenarkan untuk membunuh tanpa alasan, pergi saja-saja dia pergi bunuh, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, dan dia pergi bunuh orang yang melakukan kerosakan tanpa sebab. Maksudnya dia pergi ambil senjata, pergi bunuh saja-saja, dia pergi bunuh tanpa ada sebab alasan yang kukuh, maka Allah sebut, Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 ni, Allah kata apa? Bunuh seorang itu seakan-akan kamu membunuh manusia secara keseluruhannya. Masya Allah. Betapa besarnya dosa orang yang membunuh, kan? Yang tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga kan tak kiralah orang itu adalah orang yang beragama Islam ataupun orang yang bukan beragama Islam yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Maka mereka yang tidak memusuhi Islam, ada negara-negara yang bukan Islam tetapi tidak memusuhi Islam, tidak melakukan peperangan, tidak kacau orang Islam. Jadi kita tak dibenarkan untuk melakukan kerosakan selagi mana tidak ada orang kata pencerobohan dalam negara kita, tidak ada orang kata orang masuk untuk nak melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita dan agama, maka selagi itu kita tak boleh nak pergi suka-suka hati untuk melakukan kekerasan. Jadi sebab itulah dalam ayat ini Allah sebut, kalau kita bunuh seorang, seakan-akan kamu telah membunuh keseluruhan manusia. Maknanya betapa pentingnya nyawa manusia di sisi Islam. Sebab tu kalau kita nak tahu apakah lagi tujuan peperangan, jadi jangan ke mana-mana. Sebab banyak kita nak kongsikan DJ Siti. Ada juga yang kita nak kongsikan kepada pendengar tentang tujuan-tujuan dan garis panduan peperangan ini yang membuktikan bahawa Islam ni agama selamat. Kalau nak tahu, kena stay. Stay tune. Baik, kita rehat seketika. Dr. HD, para pendengar, para penonton, kita akan kembali selepas ini, sambung selepas ini. Jadi terus setia bersama dengan kami. Jadi Pharma untuk anak-anak, jadi Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155.
Mari kita renung kembali, bilakah kali terakhir kita berinfak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Saya Piu Hafiz Hanifah ingin mengajak anda manfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Layari www.masjidalmuqarrabin.com. Semoga Allah menggandakan amalan kita semua. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Assalamualaikum. Saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Alhamdulillah, para pendengar, para penonton, kita kembali bersama saat ini untuk pusingan kedua menerusi rancangan Kelvin Bertanya bersama dengan Dr. Nur Muhammad Hadi bin Sahalan ataupun Dr. HD kita, Ustaz HD kita. Hari ini kita mengupas persoalan yang ditanyakan oleh saudara kita tadi tu tentang peperangan. Tadi Kelvin tanya di awal tadi tentang peperangan. Islam dikaitkan dengan aman, tetapi kalau tengok dalam sejarah Islam ni banyak sangat peperangan. Bertentangan pula dengan masuk Islam tu yang itu sejahtera, aman tu kan. Jadi soalan yang kita dah gantungkan tadi tu Ustaz, tadi Ustaz dah janji nak kongsi dengan para pendengar kita, apa antara kepentingannya peperangan ini, ada kebaikannya tu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Siti, kepada Kelvin. Sebenarnya Kelvin bertanya dia bukanlah untuk mewujudkan situasi yang orang kata tidak. Sebenarnya soalan Kelvin ni sangat bagus. Sebab kita nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, sebenarnya kita hidup dalam keadaan, kamu jangan risau, agama Islam adalah agama yang harmoni. Sebab tu kita kadang-kadang, saya yakin DJ Siti, saya sendiri ada sahabat-sahabat yang orang kata bukan daripada agama Islam. Dan untuk pengetahuan para pendengar semua, kalau nak tahu, mak Ustaz sendiri merupakan sebelum daripada ni dia adalah beragama Sikh Punjabi. Kemudian Ustaz lahir, Alhamdulillah, Allah izinkan Ustaz lahir dalam agama Islam. Tetapi mak memang beragama Sikh Punjabi, umur 17 tahun masuk Islam. Dan ada dalam keluarga Ustaz, yang mana keluarga ibu ni ada 8 adik-beradik, 7 orang masuk Islam, 1 orang saja yang belum masuk Islam. Tapi kami hidup dalam keadaan baik, kami boleh pergi rumah, kami boleh bercakap, kami boleh bersembang, tidak ada apa yang berlaku. Itu menunjukkan kita agama yang selamat. Dan akhirnya baru-baru ini umurnya telah Pakcik Ustaz, Pakcik Singh, dipanggil Pakcik Karab. Dia bila dia lihat apa yang kita buat, umur dia dah 70, akhirnya Alhamdulillah dia mengatakan dia nak masuk Islam. Alhamdulillah. Dan akhirnya semua keluarga mak Ustaz sekarang ni dah beragama Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita agama yang harmoni, kita pergi, dia nampak cakna, dia pergi, kita tahu peduli, kasih sayang, agama kasih sayang. Sebab tu DJ Siti tadi ada yang bertanya, bukanlah bertanya, dia tulis, Ustaz kata ada 5 benda yang kena jaga, Ustaz baru bagi 2, 3 ni bila Ustaz nak bagi? Jadi yang pertama, kita menjaga agama, wajib kita jaga. Yang kedua, kita kena menjaga nyawa. Yang ketiga, kita kena menjaga keturunan. Maksudnya keturunan kita kena jaga, kan? Kemudian yang keempat, kita kena jaga akal.
Akal kita kena jaga. Jangan pergi minum arak, jangan pergi buat benda-benda macam ambil benda yang dadah. Islam tak bagi. Yang kelima, mestilah kita menjaga harta. Jadi menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. 5 benda ini Islam suruh kita jaga sungguh-sungguh. Sama ada daripada pihak individu kita ataupun daripada pihak pemerintah. Pemerintah kena pastikan yang kelima-lima ini jaga. Maknanya bila kita sebut tentang tujuan peperangan juga lagi, kalau tadi mempertahankan, ialah kita mempertahankan negara, mempertahankan agama, dan ada juga kisah-kisah pada zaman Rasulullah yang mana kalau kita tengok ada juga yang mengkhianati perjanjian. Mereka telah berjanji, contohnya ada 2 kaum yang ketika mana duduk di Madinah ini, iaitu Bani Quraizah dan Bani Nadir. Kedua-dua ni, kalau Bani Nadir ni ialah daripada golongan Yahudi. Mereka ni duduk berbai'ah. Bai'ah ni maksudnya buat perjanjian dengan Nabi SAW, yang mana perjanjian itu akhirnya mereka khianati. Sepatutnya mereka kena mempertahankan bumi Madinah daripada diserang musuh, tetapi mereka ini buka ruang untuk, ialah orang kata musuh dalam selimut. Dahlah mereka duduk dalam, tetapi mereka benarkan, mereka bagi, dan menyebabkan musuh luar menyerang Nabi SAW ataupun menyerang Islam. Sebab itu berlakunya peperangan ini bukanlah disebabkan Nabi mula dulu. Bukanlah Nabi pergi, orang kata pergi serang tanpa. Buktinya kalau kita lihat yang mana di Mekah, ketika mana Nabi duduk di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, waktu itu memanglah orang kata Nabi tidak ada kekuatan, tetapi sebelum Nabi nak berpindah ke Madinah, kekuatan itu sudah ada. Kita ada Umar Al-Khattab. Hebat. Umar ni siapa pun tak berani dengan dia. Kita ada Hamzah. Kan dia seorang yang hebat, panglima perang. Tak ada siapa pun berani dengan dia. Tapi Islam tidak melakukan kekacauan, sebab tidak ada lagi suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat senjata. Jadi Islam bertahan dan Nabi SAW tidak melakukan, orang kata, penindasan kepada mereka. Sebab tu tujuan peperangan dalam Islam yang kita tengok sejarah-sejarah baginda Rasulullah ni adalah mempertahankan agama, mempertahankan negara ataupun telah mengingkari perjanjian. Jadi benda-benda inilah yang menyebabkan Islam minta bangkit untuk mempertahankan supaya kita ni tidak diperkotak-katikkan ataupun ialah orang menceroboh dengan sesuka hati. Andaian dia macam tadi kan DJ Siti, orang masuk rumah kita tak buat apa, kita bahkan kita galakkan. Jadi akan lahirlah penyamun-penyamun tarbus ni. Kan dia cakap, baguslah rumah ni, kau kena target. Dia sambut, dia siap, dia bagi makanan lagi, dia bagi kita rompak lagi. Jadi akal kita tidak akan menerima begitu. Jadi kita hanya mempertahankan. Dan Ustaz nak baca ayat tadi sampai habis. Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kalau tadi Allah sebut surah Al-Ma'idah, sidang pendengar, sahabat-sahabat Radio IKIM, tolong catat, ni penting. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ayat itu saja kita duduk, kita renung, kita nampak keindahan Islam. Yang mana Islam menjaga nyawa. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kemudian Allah sebut, kalau tadi Allah kata sesiapa yang membunuh seorang manusia, seakan dia membunuh keseluruhan manusia. Dan Allah sebut juga, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Tetapi sesiapa yang menghidupkan, menjaga satu nyawa orang, dia jaga, maka seperti dia menjaga nyawa keseluruhan orang. Allahu Akbar. Nampak? Satu orang yang dia jaga nyawa, maknanya dia jaga pahala dia seakan-akan kita menjaga keseluruhan manusia, keseluruhan nyawa manusia. Sebab tu Ustaz kadang-kadang sebut kepada pasukan tentera, pasukan ATM, ataupun pasukan keselamatan PGRM yang menjaga keselamatan nyawa manusia, betapa besarnya pahala yang mereka akan dapat. Menjaga nyawa seorang, tetapi pahala dia seakan-akan seperti dia menjaga keseluruhan nyawa manusia. Sebab tu pentingnya seperti mana yang disebutkan di dalam ayat Quran ini. Dan Islam ini, kalau kita lihat, Islam minta untuk bermaaf-maafan. Itu Islam.
Sesama kita pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa'fu wasfah, maafkan. Kita maafkan kalau sekiranya ada perselisihan, maafkan, jangan pergi bunuh dia. Dan pembunuhan ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Sebab tu Islam tidak suka berlaku peperangan. Sebab tu kalau kita tengok yang berada di dunia ni, kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku ni, semuanya kerana kadang-kadang kalau berlaku pergolakan dalam negara, kita kena muhasabah, kita amalkan agama ataupun tidak. Sekiranya kita meninggalkan agama, maka rosaklah kita akan rosak. Sebab tu bila orang sebut tentang bangsa, sebenarnya yang menaikkan bangsa itu adalah Islam. Islam inilah yang sebenarnya kita kena pegang. Sebab itu Islam duduk di hadapan. Dialah yang menjadikan kita ni cemerlang, kita ni bagus, kita ni baik, kita ni duduk dalam keadaan aman. Kerana Islam ni membimbing manusia supaya jangan buat benda yang tidak dibenarkan, yang dilarang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kalau kita lihat juga kan, prinsip-prinsip peperangan ini, kalau kita lihat, kalau orang berperang, maknanya dia dah terlampau marah, dia boleh buat apa saja dia suka, nampak? Betul tak? Kalau sahabat-sahabat pendengar lihat garis panduan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi beri tahu kepada sahabat yang ingin mempertahankan agama, ingin mempertahankan maruah. Jadi yang pertama, ada beberapa sana garis panduan yang nak menunjukkan Islam ni agama yang sangat-sangat bagus, yang menyampaikan keamanan, sehingga kan dalam panduan itu seperti mana yang disebutkan oleh ulama, nombor 1, berperang apabila diserang musuh. Bila diserang musuh barulah berperang. Kalau musuh tak serang, kita jangan pandai-pandai suka-suka hari ni kita pergilah serang orang lain, tidak. Kemudian yang kedua, bila untuk menentang kezaliman, sekiranya ada kezaliman yang perlu kita atasi, maka kita kena orang kata mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, dilarang, tidak dibenarkan kita membunuh sesuka hati. Bila kita berperang pada zaman Rasulullah, pembunuhan ini hanyalah kepada pasukan tentera yang memerangi Islam. Dia tak boleh bunuh contohnya orang yang lemah, dia tak boleh bunuh orang keluarga emas. Kan kalau ikutkan fikiran kita, kalau Islam ni ganas dengan peperangan, dia semua dia bunuh, biar semua habis. Jadi Islam ni tak bagi bunuh orang tua, kanak-kanak, wanita, orang yang sakit, orang yang menyerah diri. Dia tentera, tiba-tiba dia angkat tangan, dia serah diri. Islam tak bagi dia bunuh. Bahkan dalam banyak cerita, bagaimana cerita Umar dan Abu Bakar ketika mana ada tawanan perang, lalu cadangan Abu Bakar minta supaya diajarkan, maknanya orang-orang yang tawanan ini mengajarkan, dia ada ilmu, ajarkan kepada orang Islam, dan dipersetujui oleh baginda Rasulullah. Jadi benda inilah yang mengatakan Islam ni bukan terdiri dari untuk melakukan peperangan, untuk melakukan kekacauan. Kemudian dilarang juga kita membunuh binatang ternakan. Ada binatang, contohnya kalau zaman Rasulullah, kambing biri-biri kan, disebabkan kita ni bermusuhan dengan ni, kita pergi bunuh kambing ataupun bunuh binatang-binatang ternakan, tak dibenarkan. Tak dibenarkan kita memusnahkan tanam-tanaman di negara ataupun di tempat. Waktu zaman Rasulullah ni, kalau kita bincang pada zaman Rasulullah, tak dibenarkan untuk memusnahkan tanam-tanaman. Tak dibenarkan untuk merobohkan tempat ibadat. Contohnya kalau kanisah ni gereja. Kan kita nak pergi runtuhkan, tak dibenarkan. Tempat ibadat ni tak dibenarkan, kalau peperangan tak dibenarkan untuk diruntuhkan. Jadi tak dibenarkan kalau orang tu, contoh tentera tu dah mati, kan, dalam berlaku, tak dibenarkan kita kerat-kerat dia. Nampak secara detail Islam sebut supaya apa? Islam nak bagi tahu agama Islam ni adalah agama selamat. Sebab tu Islam ini adalah agama yang bukan menyebarkan paksaan, bukan menyebarkan kekerasan. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang tamadunnya, dia bukan kerat orang, dia bukan menyeksa, sehingga kan kalau orang Islam sendiri sekiranya ada
tujuan untuk terpaksa untuk diambil tindakan membunuh, kena bunuh secara betul. Dia bukan melakukan penyeksaan dan sebagainya. Itulah Islam. Sebenarnya perkara ini seperti mana yang Kelvin bertanya, soalan yang sangat bagus. Bagi Ustaz, bila kita kaji rupanya baru kita faham. Kerana sebelum daripada ni ada sahabat-sahabat yang bukan Islam, dia pernah dengar dia kata, saya rasakan Islam ni ialah kita tengok daripada propaganda yang menyatakan Islam ni ekstrim dan sebagainya. Tapi bila dia pergi ke Malaysia, ni betul ni sahabat-sahabat yang daripada luar negara, bila pergi ke Malaysia, dia tengok tokong terbesar ada kuil Hindu di Batu Cave ada, kan, tokong Buddha di Kelantan ada. Jadi agama yang untuk nak melaksanakan agama dengan ni gereja tidak jadi masalah, kita tidak kacau dan sebagainya. Undang-undang pun kita ada, mereka boleh beramal dengan agama mereka sendiri. Maknanya Islam ni agama yang selamat. Jadi itulah Islam. Perkataan Islam itu menggambarkan selamat. Cumanya kita kena muhasabah diri, adakah kita melaksanakan Islam ataupun tidak. Jangankan seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang yang melakukan keganasan, kita katakan Islam ni agama yang tak bagus. Itu adalah kembali kepada diri kita sendiri, kita laksanakan Islam ataupun tidak. Kan? Kalau contohnya, Ustaz, adakah saya melaksanakan Islam ataupun tidak? Sekiranya saya tidak melaksanakan Islam, walaupun saya bercakap, jangan